Orang kata dulu mereka kata kalau pembangkang menang Jepun lari, Korea lari, semua tak ada kerja. Tapi sekarang ini kita telah membuktikan bahawa Selangor bawah Pakatan Rakyat, Pulau Pinang bawah Pakatan Rakyat menarik the highest investment, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu pun dia tak mau percaya kah? Itu pun dia masih tak mau percaya. Dia saja tak mau percaya. Saya lihat bahawa the wave rakyat itu bersama kita. Selangor, tuan-tuan, masa mula-mula kita ambil alih negeri Selangor, mereka kata bahawa seperti mana kita ambil alih Kelantan masa mula-mula, mereka kata bankrupt. Semuanya bankrupt. Satu demi satu apa yang kita buat bankrupt. Akhirnya hari pertama, tahun pertama kita cakap bankrupt, kedua bankrupt, tiga bankrupt, empat bankrupt, lima bankrupt. Tapi kita tak bankrupt pun, tuan-tuan. Mana ada bankrupt? Kita nak bagi air percuma, dia kata apa? Bankrupt. Sekarang dia pula yang bagi air percuma, yang janji nak bagi air percuma. Orang Melayu kata ludah jilat balik. Ini apa yang Barisan Nasional buat, tuan-tuan. Sepanjang kita menjadi kerajaan, masa awal-awal sebenarnya kita menyangkakan bahawa negeri Selangor ini hebat. Memanglah hebat. Mantan Menteri Besar, siapa itu? Mantan Menteri Besar sebelum ini mengatakan bahawa Selangor adalah negeri yang maju. Fair enough. Kalau maju betul tak ada masalah. Tetapi apabila kita ambil alih, kita lihat banyak perkara yang dia tak buat. Masa mula-mula saya masuk menjadi exco, ingat lagi masa kita masuk jadi exco, masuk ke pejabat di SUK, tempat saya tingkat 5, saya masuk, meja tak ada, kursi tak ada, semua dia buat lagi. Saya tak tahu apa dia jadi. Terpaksa kita cari meja dengan kursi. Ingatkan Selangor ni hebat, the best. Tetapi bila kita dapat file, satu demi satu file kita dapat, satu demi satu masalah yang ditinggalkan oleh kerajaan dulu, terpaksa kita selesaikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertama, the worst yang mula-mula saya dapat adalah abandoned project. 144 abandoned project. Sebelum ni kita tak dengar, kita tak pernah tahu pun ada masalah projek terbengkalai. Tetapi setelah 5 tahun, almost 30% kita dapat selesaikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu pun dia kata bahawa kita tak buat apa-apa. Tetapi zaman dia tak buat pun. Kemudian baru-baru ni housing, dia cerita tentang, saya cerita sikit lah tentang perumahan sebab saya jaga perumahan. Dia ceritalah tentang bagaimana Barisan Nasional telah buat rumah kos rendah, rumah untuk rakyat. Tetapi dia kata kita tak buat. Penang pun dia kata tak buat. Sebenarnya tuan-tuan, rumah yang mereka buat semua masalah. Tak ada yang tak ada masalah. Yang bocor, yang macam-macam lah, yang sengit ke, semua ada. Tetapi kerajaan negeri Selangor, apa yang kita lakukan adalah kita telah keluarkan, kita buat satu program, di mana program ini kita telah membaik pulih rumah-rumah, sama ada kos sederhana ataupun kos rendah. Kita telah belanjakan lebih daripada 15 juta dan kita telah memperuntukkan lagi 13 juta. Inilah di antara yang telah kita lakukan. Housing di Selangor memanglah menjadi satu masalah sebab semua orang datang ke Selangor untuk bekerja. Kita kena selesaikan masalah perumahan. Walaupun mereka yang duduk di Selangor ni kerja di Putrajaya, kerja di Kuala Lumpur. Saya pernah dalam satu dialog dengan pihak persekutuan, saya cakap dengan dia bahawa kita tak boleh 100% nak bagi kepada kita untuk selesaikan. Sebab mereka yang duduk di Selangor juga kerja di KL, juga kerja di Putrajaya. Tetapi insyaAllah dalam kita punya manifesto, kita ada buat beberapa tawaran supaya kita dapat menyelesaikan masalah perumahan
di negeri Selangor ini. Di antaranya tuan-tuan, yang pertama adalah kita akan upgrade lembaga perumahan dan hartanah Selangor untuk kita buat projek-projek perumahan mampu milik. Kita nak lembaga perumahan hartanah Selangor di negeri Selangor ini jadi sama macam Housing Development Board di Singapura yang provide rumah untuk lebih 90% daripada rakyat, 85% lebih kurang rakyat di Singapura. Kemudian kita nampak bahawa ada masalah mereka yang baru kerja, yang nak memulakan keluarga untuk mendapatkan pinjaman. Jadi Kerajaan Negeri Selangor, kita dalam manifesto kita telah menjanjikan bahawa kita akan mewujudkan skim pinjaman perumahan Kerajaan Negeri Selangor. Ini yang kita akan buat. Kita akan meletakkan RM 250 juta untuk kita bagi pinjaman. Kesian tuan-tuan, daripada yang mula kerja yang terpaksa menyewa untuk jangka masa yang lama. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok rumah mampu milik Selangor, kalau kita nak banding dengan rumah mampu milik persekutuan, iaitu rumah prima, dari segi harga, prima sampai 300,000, mungkin ada yang lebih. 300,000 ni tak masuk akal tuan-tuan. Sebab kalau gaji 250,000, bayar 10%, you pay 10% down payment, kamu kena bayar lebih kurang 2,000 satu bulan, betul? Kalau 2,000 satu bulan installment, bermakna gaji kena berapa? 6,000. Ada yang kerja bank tahu 6,000. Kalau orang mula kerja, ada yang gaji 6,000 ke? Tak ada tuan-tuan. Itu sebab saya cakap rumah prima 300,000 tak masuk akal. Tetapi rumah mampu milik negeri Selangor, kita cap 800 kaki persegi minima, bukan 650 macam dulu. Maksima 150,000 maksima, lebih separuh daripada rumah prima. Dan kemudian ada yang kita jual sekarang lebih kurang 80,000 pun ada. Masalahnya kadang-kadang kita berpolitik ni susah, sebab kita berpolitik dengan orang buta. Kita cakap facts. Saya terpaksa dari segi rumah, saya berikan satu statistik, dia bagi satu statistik. Kita terpaksa ambil iklan dalam surat khabar, surat khabar Cina, surat khabar Selangor Kini dan juga Selangor Times, nak tunjukkan kepada rakyat ini fakta kita. Kita mahulah kita berpolitik dengan fakta, bukan kita berpolitik dengan fakta-fakta lucah. Betul, sekarang ni the tagline kita berhujah, bukan apa, kita mahu politik hujah, bukan politik lucah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi saya telah membentangkan manifesto untuk Cempaka. Kat mana? Berapa ramai yang mengundi di Cempaka hari ini? Ada? Okey, saya bacalah manifesto Cempaka. Kita ada 12 sasaran untuk Cempaka. Yang pertama, kita sudah ada perpustakaan komuniti di Pandan Jaya. Dulu kat Pandan Jaya ada satu Dewan UMNO, ingat tak? Hanya orang UMNO saja boleh guna dan kawan-kawan dia. Tapi bila Pakatan Rakyat ambil alih, kita ambil balik itu Dewan dan kita jadikan sebuah community library, iaitu perpustakaan komuniti. Dan insyaAllah kita akan wujudkan satu lagi perpustakaan komuniti di Pandan Indah ini. Perkara kedua, kita telah membina dataran anak muda yang lengkap dengan gelanggang futsal dan sepak takraw di Pandan Jaya. Dalam tempoh 2013 hingga 2018, kita akan membina lagi 2 lagi dataran anak muda, iaitu di Taman Cempaka dan Taman Cahaya. Yang lain kena tunggulah kalau ada bajet. Kemudian dari segi keselamatan, pada Taman Dagang, pejabat ADUN melalui peruntukan ADUN, kita akan membina 5 pondok polis di lokasi-lokasi kritikal
untuk diserahkan kepada PDRM, tuan-tuan. Ini penting. Sebab rakyat sekarang ini menghadapi masalah, takut, bimbang tentang keselamatan. Jadi bermakna bahawa kita akan bina pondok polis dan kita akan serahkan kepada PDRM. Perkara seterusnya, kita akan memulakan kajian untuk pembangunan semula ataupun urban regeneration bagi menambah bilangan rumah mampu milik tanpa kita menyisihkan penduduk tempatan. Bermakna Cempaka, saya tahu calon yang sebelah sana kata bahawa kita tak ada buat low cost atau affordable homes di Cempaka. Macam mana nak buat? Tak ada tanah dah, habis semua, tanah tak ada. Di Cempaka ini ada jin tanah. Dia telan semua tanah di Cempaka. Dia ada macam-macam jin, tapi jin tanah ni yang teruk sekali. Jadi apa yang kita buat adalah, cadangannya adalah kita mahu buat urban regeneration ataupun urban redevelopment di mana ada majlis mengalu-alukan bakal hormat teratai. Roket sudah sampai bulan, alhamdulillah. Okeylah. Yang ini kita akan senanglah kita baca dalam Facebook je lah. Kalau saya baca panjang nanti kan tak akan panjang sangatlah. Okeylah. Tapi mana bahawa kita ada 12 sasaran.